بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita ulang balik penafsiran kita semalam. Ada lagi maksud tafsiran dan juga ta'wilan yang belum saya sebutkan. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan kisah ataupun sabda baginda Rasulullah SAW di sebalik daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya tafsirul Quran yang pertama tafsir ayat dengan ayat, iaitu satu-satu ayat Quran dikaitkan juga dengan ayat yang lain. Setelah itu tafsirul Quran dikaitkan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikaitkan dengan riwayat para sahabat Rasul. Kemudian diriwayatkan daripada ulama-ulama tafsir di kalangan tabi'in seperti mana Imam Mujahid, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri dan beberapa lagi ulama-ulama tabi'in yang terdahulu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah saya bacakan semalam. Antara yang perlu kita mengambil hikmah, pelajaran, pembelajaran, tarbiyah, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Harta dan juga anak-anak adalah perhiasan pada kehidupan dunia. Apabila disebut sebagai satu perhiasan, dia menyedakkan pandangan, maka itu adalah sebuah ujian. Mengapa agaknya? Disebabkan ada juga mata-mata manusia tertarik dengan sesuatu yang cantik, tapi dia tidak akan memilikinya sampai dia mati. Hanya sekadar memerhatikan, hanya sekadar melihatnya, tapi dia tidak akan memperolehi dan memilikinya sampai bila-bila. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan buatnya, maka itu adalah satu ujian. Ada di antara manusia melihatnya, mengkajinya sampai pada peringkat asal usulnya, tapi yang terakhir dia juga tidak berjaya memilikinya. Bahkan sampai ada di antara manusia dia guna pakai umurnya sepanjang umurnya untuk mengkaji. Setelah dia melihatnya, tetapi dia tidak pernah memilikinya walaupun sebesar zarah sekalipun, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan buat dia. Lebih-lebih lagi al-mal, harta benda. Ada kadang-kadang yang kita tertarik bukan harta benda kita, harta benda orang lain yang bukan kita memilikinya. Dan kita tidak pula tertarik dengan harta yang kita miliki, tapi kita tertarik dengan harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Itu juga adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana basyarun mislukum, aku pun manusia seperti mana kamu, aku juga tertarik, kata Nabi. Kadang-kadang Rasulullah melihat kehidupan orang Yahudi mewah. Apa yang mereka nak beli, mereka dapat beli. Apa yang mereka nak makan, mereka dapat makan. Dilihat ternakan mereka, tanaman mereka. Bos besarnya Yahudi, pekerjanya orang-orang Arab biasa-biasa je. Rasulullah melihat keadaan umat dia diuji begitu. Ada di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, majikannya Yahudi, sehingga ulama-ulama kita berfatwa tidak mengapa seseorang itu bekerja walaupun majikannya bukannya Islam, di kalangan ahli kitab atau orang kafir sekalipun, selagi mana urusan pekerjaannya tidak melibatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya di antara kita majikan kita bukan orang Islam, dan kita tidak menguruskan satu yang bertentangan daripada Islam,
Maka upah, gaji yang kita terima adalah harus pada syarat. Tak kala mana kita menguruskan satu yang harus juga. Akan tetapi apabila kita menguruskan yang syubhat, maka apa yang kita dapat juga syubhat. Sekiranya kita menguruskan yang haram, maka yang kita dapat pun haram. Dia kawaid, dia mengikut daripada apa yang dia lakukan atau pekerjaannya itu. Seperti mana contoh, dia tidak minum arak, dia tidak duduk dalam kilang arak, akan tetapi dia membawa lori, membawanya botol-botol arak lalu dihantar ke kedai sana, kedai sini. Walaupun hanya sekadar yang memandu, dia hanya sebagai seorang yang memandu lori, tetap juga termasuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan minum, maka mengharamkan jual beli dan berurusan dengannya, maka apa yang diperolehinya juga haram. Itu pada kawan ini. Dan itu juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harfi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang mereka inginkan, antaranya wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang banyak daripada berbagai jenis harta benda, antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal zahabi, emas, wal fiddah, perak, wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf, termasuklah kuda yang hebat-hebat, yang bernilai dengan nilai yang tinggi, haiwan-haiwan ternakan yang memenuhi bukit ke bukit, wal harfi, perladangan tanam-tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, apa yang kamu lihat, yang kamu inginkan, ada yang dapat, ada juga kamu tak dapat. Itu semua ada mata', sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu yang bersifat sementara. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik tempat kembali. Apa maksudnya di sini? Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Bagi orang yang beriman, dia melihat akhirat lebih berbanding dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita. Apa ujiannya? Sesuatu yang lagi istimewa, sesuatu yang jauh lebih indah, tapi kita tidak dapat melihat dengan dua mata kita. Kita melihat dengan iman dan ilmu. Seperti mana apa yang berada di akhirat, apa yang berada di syurga, kita tidak pernah melihat dengan dua mata, bahkan hati pun tidak terlintas apa yang berada di dalamnya walaupun cuba membayangkan. Tetapi bayangan kita 1% pun tak ada seperti mana yang telah disiapkan oleh Allah dalam surga. Allah menguji kita. Yang indah ghaib, yang kurang indah tidak ghaib. Lalu Allah menguji, kamu mahu yang indah tetapi tak nampak, ataupun kamu mahu yang indah yang nampak. Itu kan satu ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu, fitnatun, fitnah, satu ujian buat kamu. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang besar. Benar, ada kalanya kita diuji dengan satu-satu harta yang kita miliki perlu dijagainya, dipeliharainya. Jaga sungguh-sungguh. Bahkan kalau kehilangan sedih kita.
sedih. Itu satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anak-anak daripada mula dia lahir diuji siang dan malam, sehingga kita pun kadang-kadang tak tahu dia menangis ni sebab tak cukup susu kah, ataupun sebab lain. Budak dia tak boleh nak beritahu. Kalau anak kita lepas bersalin dia menangis, kita tahu dia bercakap, "Boy, nak susu," senang. Ini tak tahu, dah bagi susu dia menangis. Apa dia mahu lagi? Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya sepanjang malam kita tidur, tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita anak, sepanjang malam tak tidur. Diuji oleh Allah. Waktu dia keluar pada perut ibu tadi pun dah diuji. Lalu membesar. Diuji lagi. Yang paling kita bimbang apabila semakin dewasa dia. Sebab dia ada fikrah, dia ada pemikiran. Hanya saja kita seolah-olah takut dan khawatir kalau pemikirannya itu tak termasuk pemikiran orang yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita sangat bimbangkan. Tiba-tiba dia berpegang dengan akidahnya Syiah, Mu'tazilah, macam-macam akidah lagi yang sangat-sangat merisaukan kita. Ini semua apa ni? Ini semua adalah ujian. Kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, jawapannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahukan Allah, bukan mencari Allah, tapi hanya cukup kembali kepada Allah. Itu jauh lebih mudah daripada mencari. Kembali kepada Allah, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah wujud. Dia tidak tidur, dia tidak mengantuk, dia sentiasa memuka rahmatnya untuk menerima hajat kita, doa kita, apa yang kita mahu. Dia sentiasa membuka rahmatnya, ridha-Nya, keampunannya. Mohon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mohon kepada Allah sama seperti mana kita memohon sesuatu di antara kita? Tidak. Kita mohon sesuatu di antara kita pun susah. Tapi kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang, mudah. Sampai mereka Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi, walaupun kita sedang mohon dalam hati sedang berbaring nak tidur. Rasulullah mengajar kita begitu. Seperti mana dalam hadis sahih Rasulullah SAW berbaring, Nabi baca pelan-pelan, macam seseorang yang bergising. Ya Allah, apabila rohku telah keluar, maka rahmatilah dia. Sekiranya kau mengembalikan rohku, kembalikanlah dia dalam keadaan juga dirahmati. Itu Rasulullah baca bisik-bisik waktu dia sedang berbaring dan tidur. Apa maksudnya di sini? Begitulah cara kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sedang berbaring juga kita mohon kepada Allah? Mati hidup kita, termasuk tidur kita, itu sebahagian pada kematian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan juga aku mati. Tidur disebut mati. Nabi mengajar kita tidur itu mati sementara. Siapa yang matikan kita? Allah yatawaffal anfus. Allah Subhanahu Wa Taala yang matikan kita sekejap. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sedangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih besar. Lalu kata ulama-ulama kita, ini dalil, ini pembelajaran, ini hikmah, ini ilmu, hakikat ilmu, dan ini nurnya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita kembali kepada-Nya, menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kembali dan menyibukkan diri kepada yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kembali kepada Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Kerana kita telah percaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang yang menaiki sebuah kenderaan, lalu dia tersesat jalan,
Ditanya orang yang tahu jalannya, lalu diberitahu, kembali dia ke jalan yang sebenar. Lalu begitulah kehidupan kita, tidak lain melainkan kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan kaedah daripada Allah, bukan guna kaedah cara daripada kita. Kalau guna cara dan kaedah daripada kita, sampai hari kiamat pun takkan sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi aturan kepada kita melalui siapa? Uswatun hasanah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqiyatu shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal, yang saleh, yang baik-baik itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maksudnya apa di sini? Wal baqiyatus shalihat adalah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut oleh sebagian para sahabat Nabi. Ini juga disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah satu lafaz lagi, la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Dalam satu riwayat, pada zaman Sayyidina Utsman dulu, dia duduk dengan orang-orang, lalu orang datang nak belajar dengan Sayyidina Utsman. Sebab Sayyidina Utsman belajar dengan Rasul secara langsung. Bab solat dia belajar dengan Nabi daripada wuduk secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang juru azan, sebab waktu nak masuk, lalu nak bagi tahu waktu dah nak masuk. Jadi bila masuk, aku akan azan. Akan tapi Sayyidina Utsman katakan, ambilkan air untuk aku berwuduk. Dan ada satu bekas, dan air yang di bawah itu adalah sama dengan jumlah air yang diguna pakai oleh Nabi ketika mana berwuduk. Satu umud itu 0.688 liter. Itu wuduk, air wuduk, jumlah air wuduk yang diguna pakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Utsman guna dengan jumlah yang sama. Kemudian pula Sayyidina Utsman pun mengatakan, aku akan memperlihatkan kepada kamu cara wuduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berwuduk satu persatu sampai ke bahagian kaki. Selesai seperti mana juga kita berwuduk. Kemudian pula kata Sayyidina Utsman, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan wuduk seperti wudukku ini, maknanya orang belajar pada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman belajar pada Rasul. Lalu Sayyidina Utsman memperlihatkan kepada orang. Orang melihatnya, maka mereka perlu mengikut seperti mana Sayyidina Utsman dulu. Sebab Sayyidina Utsman kata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti mana wudukku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiri untuk solat. Mula-mula kata Rasulullah dia berdiri untuk solat zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang ada semuanya di antara waktu zuhur sampai ke waktu solat subuhnya. Itu berapa waktu dah tu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia solat zuhur, maka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua dosa-dosanya yang ada di antara asar sampai dah ke waktu zuhur esoknya pula. Maknanya Rasulullah tidak kata zuhur sampai ke asar sampai maghrib, tapi Nabi kata zuhur sampai ke subuh, kemudian asar sampai ke zuhur pula. Kemudian kata Rasul, dia kembali berwuduk, berdiri untuk solat. Lalu di solat maghrib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan semua dosa-dosa yang ada baginya di antara solat maghrib tadi sampai dah ke solat isyak. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada maghrib dan sampai kepada isyak.
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun pada waktu malam harinya, kemudian pula berwuduk untuk solat subuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa ada di antara satu waktu solat ke satu waktu solat, kata Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-hasanatu yudhhibna as-sayyi'at. Mana yang dilakukan ni tadi dengan wuduknya, dengan solat fardu, di antara satu waktu tadi diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata itu semua menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah yang dikaitkan dengan al-baqiyatus salihah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didengar oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun ditanya dengan soalan yang sama yang pernah ditanya kepada Rasul. Lalu Sayyidina Utsman pun menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-baqiyatus salihah adalah la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang dikaitkan hadis daripada Sayyidina Utsman, sehingga diberiwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lagi, akthar astaksiru minal baqiyatis salihat, perbanyakkan bagi kamu mengamalkan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan baik ini. Wal baqiyatus salihat, yang kekal, yang baik amalnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah ia al-baqiyatus salihat ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-millah, al-millah adalah Islam, agama ini. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah, millah itu apa ya Rasulullah? Al-Islam. Di dalam Islam itu apa? At-takbir, at-tahlil, at-tasbih, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa maksudnya di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, seorang Islam pasti memusahakan Allah. Orang yang bukan Islam, dia tidak pernah memusahakan Allah. Dia memusahakan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bukan Islam tidak pernah ada la ilaha illallah. Lalu mereka khawatir bekerja di Islam kalau menyebutnya. Wa tasbih, mereka juga tidak ada bacaan subhanallah, subhanallah. Mereka juga tidak ada bacaan alhamdulillah. Mereka juga tidak pernah kenal kalimah wala hawla wala quwwata illa billah. Itu yang dikaitkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, urija ila as-sama'i fa uridu Ibrahim alaihi salam faqal ya Jibril man hadha ma'aka faqal Muhammadun فرحب بي وسهل ثم قال مر أمتك فلتكثر من غياس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة فقلت وما غياس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Nabi cerita bahawasanya sewaktu aku dinaikkan waktu Mi'raj sampai ke langit, maka di situ aku melihat Nabi Ibrahim AS. Lalu aku bertanya, lalu Nabi Ibrahim AS pun bertanya, wahai Jibril, siapakah orang yang bersama denganmu? Kamu bawa siapa ya Jibril? Sebab tak biasa Jibril bawa orang naik ke langit. Orang ni pula adalah Rasulullah bawa dan jasad naik ke langit.
Roh dibawa ke langit itu memang tempatnya. Sebab illiyin itu kata Allah dia di langit. Tapi ini ceritanya Nabi masih hidup, roh dan jasad dibawa naik ke langit. Lalu Nabi Ibrahim AS bertanya. Hanya soalannya Nabi Ibrahim tidak tahu itu Rasulullah. Lalu kata ulama bahwasanya Nabi Ibrahim AS bukan dikatakan tidak mengenal Nabi, tetapi apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim adalah untuk kita ilmunya. Apa maksudnya? Ini sebuah jalan cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan buat Nabi Ibrahim, sehingga kata ulama Nabi Ibrahim AS melihat Nabi SAW pada nurnya, tapi tidak pernah melihat roh dan jasadnya ketika itu. Dan oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan Nabi Ibrahim yang dia dalam keadaan roh, melihat Nabi roh dan jasad. Itu masalah roh, jadi bertanya kepada yang ada roh dan jasad. Jadi tidak mustahil boleh saja bertanya. Walaupun yang bertanya Nabi Ibrahim AS, ya Jibril, bersama siapa engkau? Kau bawa siapa? Lalu malaikat Jibril AS jawab, Muhammadun, itulah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim AS pun menyambut kedatanganku dengan sambutan yang sungguh-sungguh gembira. Marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan. Itu adalah riwayat sahih Bukhari wal Muslim. Selamat datang anak yang saleh. Selamat datang anak yang saleh. Memang Nabi SAW keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, ya Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu agar mereka memperbanyakkan tanaman syurga. Apa yang dimaksudkan kata-kata Nabi Ibrahim AS? Ya Muhammad, perintahkan kepada umatmu agar mereka memperbanyakkan tanaman syurga. Sebagai riwayat kata ulama di surah Balaghah Arab, ya Muhammad, perbanyakkan umatmu untuk bercucuk tanam. Bercucuk tanam melalui sesuatu yang dibaca di lidah, yang mana Allah akan menanam dan menumbuhkannya, tapi dibaca di lidah. Nabi Ibrahim AS, ya Muhammad, syurga itu tanahnya sangat wangi dan buminya sangat luas. Mana tanahnya sangat luas. Bagaimana Nabi Ibrahim AS mengetahuinya? Dia roh. Sebagai ulama akidah dan sunnah wal jamaah menyatakan tidak mustahil roh diizinkan oleh Allah masuk ke syurga. Seperti mana dalam hadis sahih kata Rasulullah, rohnya orang yang syuhada, orang yang syahid keluar masuk ke dalam syurga. Seperti mana burung yang terbang, lalu ada sangkar yang berada di arasy, masuk ke syurga lalu makan buah-buahan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi roh saja, bukan roh dan jasad. Lalu tidak mustahil roh itu berbicara, roh berakal, roh merasai, melihat keadaan suasana dalam syurga. Itu tidak mustahil. Dia sudah akidah di sunnah wal jamaah. Lalu Rasulullah tidak tahu ada sesuatu yang dibaca menjadi tanaman di dalam syurga. Ya Ibrahim, apakah tanaman syurga itu? Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab, la hawla wa la quwwata illa billah. Itulah dengan memperbanyakkan membaca la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ini juga termasuk daripada al-baqiyat was-salihat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW satu hari Nabi keluar pada rumah, menemui para sahabat yang semuanya berkumpul di masjid. Dan waktu itu dah lepas solat Isyak. Maka Rasulullah SAW memandang satu pandangan ke langit. Kemudian Rasulullah SAW tundukkan pandangannya ke bawah. Setelah Nabi melihat langit, Nabi pun menundukkannya, pandangannya ke bawah. Sehingga kata para sahabat, kami menunggu bahawasanya mungkin telah terjadi sesuatu di langit.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya kelak nanti sesudahku adanya para pemimpin-pemimpin yang gemar berdusta dan melakukan kezaliman, maka barang siapa yang percaya kepada kedustaan mereka dan memihak kepada kezaliman mereka itu, maka dia tidak termasuk golonganku, maknanya tidak termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga tidak termasuk golongan mereka. Dan kata Rasulullah lagi, dan barang siapa yang tidak mempercayai kedustaan mereka serta tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka adalah termasuk golonganku, umatku, dan aku juga termasuk golongan mereka. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hunna al-baqiyatus salihat. Itulah bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu Nabi kata, itu semua adalah al-baqiyat was-salihat. Al-baqiyatus salihat maknanya sesuatu amal yang dibaca sehingga dia akan kekal bersama Allah di syurga. Kalimat itu akan kekal bersamanya sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lagi, bakhil li khamsi ma athqalahunna fil mizan, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladu salih yutawaffa fayahsabuhu waliduhu. وقال باخ لخمس من لقي الله مستقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang akan menguntungkan dan menyebabkan neraca itu menjadi berat, yakni timbangan mizan di akhirat, iaitulah bacaan subhanallah. Bacaannya adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga kata Nabi, anak soleh yang meninggal dunia lalu orang tuanya meridainya kerana Allah Ta'ala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, 5 perkara yang amat menguntungkan, iaitulah barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya, pasti dia akan masuk syurga. Iaitulah meyakini Allah, beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, beriman pada syurga neraka, serta hari berbangkit sesudahnya mati dan hari perhitungan. Itulah amal perbuatan manusia. Maksudnya apa di sini? Tidak lain apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat itu juga berbaqiyah as-salihat. Seperti mana juga sebagai ulama menafsirkan adalah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana salat, seperti mana puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu yang saya ulang, tidak lain kerana kita mahu mengembalikan penafsiran kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melazimkan, memperbanyakkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, disabitkan dengan kitab Allah, disabitkan dengan sunnah Rasulullah. Barang siapa yang bacanya pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Bahkan kalimah yang kita baca la haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cucuk tanam sebatang pohon di dalam syurga sehingga kita boleh bernaung di bawahnya. Dan kata Rasulullah lagi, dengan pohon itu akan keluar buah-buahan
yang dia gambarkan di dalam surga nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfirullah.